على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat dan berpeluang sekali lagi dengan izin dan pertolongan daripada Allah untuk kita meneruskan kuliah dan pengajian kita. Sebelum saya nak meneruskan tajuk ataupun topik kita pada malam ini, sebelum saya keluar daripada rumah tadi, saya telah mendapat satu WhatsApp ataupun mesej daripada isteri salah seorang daripada jemaah yang mengikuti kelas dan kuliah kita, yang kalau tuan-tuan perasan, beliau ni duduk di atas kerusi, ada macam balutan di leher, kesan daripada rawatan dialisis, cuci buah pinggang. Kalau tuan-tuan perasan, beberapa hari ini di dalam kuliah-kuliah kita, beliau salah seorang yang tidak pernah gagal untuk hadir. Kita akan nampak beliau duduk di tepi dan duduk di atas kerusi. Kita kalau perasan, dia ada macam balut di leher ni, kesan daripada dialisis. Beliau menderita pesakit buah pinggang. Apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan jemaah sekalian, saya dimaklumkan oleh isteri beliau bahawa sekarang beliau di dalam keadaan yang sangat kritikal. Dan beliau memohon supaya kita semua jamaah sekalian dapat mendoakan sekiranya telah sampai masa Allah mengakhiri kehidupan itu dengan penutup yang baik. Dan jika kehidupan itu lebih baik, Allah menambah dan memanjangkan usianya. Dan jika kematian itu lebih baik baginya, mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah kepada beliau yang saat ini sedang kritikal di hospital. Wallahu ta'ala a'lam. Itu sedikit makluman kerana beliau sebahagian daripada jamaah sekalian. Tajuk kita tuan-tuan, kalau masih ingat, dalam kuliah yang lepas kita menyentuh berhubung dengan pokok di dalam syurga ataupun buah di dalam syurga. Al-ashjar, pokok-pokok yang Allah Subhanahu wa taala cipta, jadikan di dalam syurga. Perkataan syurga itu sendiri daripada asalnya ialah kebun ataupun taman. Kebun ataupun taman. Tabiat kepada kebun ataupun taman, ia akan dipenuhi dengan pokok. Sebab itu bila kita pergi ke dalam suatu kawasan kebun ataupun taman, kita akan dapati dipenuhi, ditumbuhi dengan pelbagai jenis pokok. Cerita pokok di dalam syurga ini bukan cerita biasa, bukan cerita baru, bukan cerita sehari dua ni. Cerita tentang pokok di dalam syurga ini awal kita dengar berkaitan dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Kalau tuan-tuan ingat,
bagaimana dalam pelbagai bentuk ujian dan dugaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Adam, Allah Ta'ala menguji Adam dengan pokok. Maksudnya cerita Adam ada kaitan dengan pokok? Ya. Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah. Perkataan pokok itu disebut. Wala taqraba. Janganlah kamu, engkau wahai Adam dan isterimu mendekati pokok ini. Hadhihi syajarah. Nama tak disebutlah. Cuma Quran kata pokok ini. Hadhihi asyajarah. Hadhihi itu ini. Asyajarah itu pokok. Pokok ini. Pokok ini tak boleh. Maksudnya kaitan Adam, ujian, dia ada cerita tentang pokok. Maksud sebab pokok ni sangat banyak di dalam syurga. Kita dah sentuh dalam kuliah minggu lepas. Baik tuan-tuan. Tapi sebelum kita nak baca apa yang saya nak sebut malam ini, ayat yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa taala dia sebut kepada Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau berdua mendekati. Janganlah engkau mendekati. Taqraba. Maksudnya bukan kata makan dekat, hampir pergi dekat pokok tu pun tak boleh. Wala taqraba, jangan pergi dekat, jangan hampiri. Qarib kan, perkataan qarib tu dekat. Quran kata jangan kau dekati pokok ini. Apatah lagi kalau kita nak makan, lagi tak boleh. Pi dekat pun tak boleh, tambah kita nak pegang, nak petik, nak makan. Tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam hukum ni, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala dia menguji kita sehingga bukan daripada perkara yang dia larang tu tak boleh. Perkara yang membawa kepada yang dia larang tu. Dia tak bagi makan buah ataupun dia tak bagi makan buah pokok tu. Dia tak kata jangan makan, dia kata jangan pergi dekat. Sebab dengan pergi mendekati pokok itu boleh membawa kepada langgar. Quran tak kata jangan makan. Quran kata jangan pergi dekat, jangan hampiri pokok itu. Maksudnya apa? Kalau kita pergi dekat, dia akan menarik kita untuk langgar. Pasal itu dalam agama dia selalu tekankan soal pencegahan. Dia bukan tunggu jadi. Nak membawa kepada nak jadi benda tu pun tak boleh. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok dalam larangan zina umpamanya, larangan berzina, dia tak kata jangan berzina. Quran tak kata dan jangan berzina. Quran kata dan jangan wala taqrabu. Dan janganlah kamu wahai orang-orang yang beriman mendekati zina. Apa makna mendekati zina? Apa sahaja perbuatan yang boleh membawa, yang boleh menarik, yang boleh menjadi punca kepada berlakunya zina juga diharamkan. Apa yang membawa kepada haram, hukum dia haram. Nampak? Dia cegah dulu. Dia tak, tuan-tuan, barangkali boleh jadi banyak manusia ni dia tak terus berzina. Tapi dia akan mula dengan perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara ringan. Bahasa yang digunakan apa? Ringan-ringan saja. Kita tak terus zina, dan syaitan dia tidak bodoh untuk
terus pipi berzina. Pasal dia tahu manusia ni tak semudah itu untuk tewas. Sebab itu sedikit demi sedikit. Kan? Apa kata pepatah tu? Bermula dengan kata-kata, kemudian pergi kepada pandang memandang, kemudian dibuktikan dengan tindakan. Takkan kita terus hari pertama, hari kedua kita nak buat benda yang besar. Kita mula dengan perkenalan, mula dengan perhubungan, mula dengan komunikasi, kemudian mungkin dia membawa kepada hubungan menjadi rapat dan sebagainya. Tapi kalau sama-sama bujang, apa yang patut buat? Kahwinlah. Lepas tu Nabi kata, ya ma'syarasy syabab, wahai orang-orang muda. Tapi yang nak kahwin sangat ni yang tua. Yang Nabi panggil orang muda. Dah orang muda tak mau. Kan, baru ni ada satu orang datuk. Saya tak boleh sebut lah pasal sensitif. Kahwin dengan orang muda. Tak apalah rezeki, jodoh dia. Dan kita tak boleh salahkan orang tua kahwin dengan orang muda. Pasal apa? Kerana orang muda tak berminat. Jadi bila orang muda tak berminat, orang tua terpaksa mengambil tanggungjawab. Orang tua tak mau sangat, tapi dia tengok keadaan, kesian. Dia kata Piramli, kesian. Apa jadi Rafi? Kesian. Dan kebanyakan yang kahwin ni alasannya kesian. Agama dia tak benar kan? Pasal itu dia kata jangan dekati. Sebab itu dalam hadis ni kita nak tengok kan pokok, cerita pokok ni. Baik. Tuan-tuan hadirin mukminin, di dalam banyak-banyak pokok yang ada di dalam syurga, pokok yang paling utama, yang paling besar, yang paling hebat, yang berada paling dekat dengan Allah Azza wa Jal, yang paling hampir dengan syurga, disebut di dalam surah An-Najmi. Pokok apa? Dia ada dalam surah An-Najm, surah bintang. Pokok apa? Pokok inilah yang dilihat oleh Nabi di dalam peristiwa Mi'raj. Pokok inilah yang Nabi kata daunnya seperti telinga apa? Gajah. Daun seperti telinga gajah. Besar. Weh, daun apa telinga gajah besar? Ada apa dia pokok belalai gajah ke pokok telinga gajah? Ada kan? Keladi gajah apa kawan? Saya duk tengok. Pokok apa tuan-tuan? Di dunia ada, tapi dia ada beza. Sidir. Apa pokok sidir? Pokok apa? Sidir. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu pokok apa? Sidratul Muntaha tu Sidir Al-Muntaha. Sidir Al-Muntaha tu maksudnya pokok bidara. Pokok bidara, salah satu pokok yang disebut di dalam Al-Quran, yang dilihat oleh Nabi, yang berada dekat dengan Arash, berada dekat dengan syurga, berada hampir. Apa kata Arash dan Nabi tengok dekat dengan syurga apa dia? Apa dia tuan-tuan? Sidir, pokok bidara. Yang berada di langit yang sebahagian riwayat kata ke-6, sebahagian riwayat lagi kata ke-7, langit yang ke-7, sebahagian kata pokok itu berada di langit yang ke-6 tetapi dia tinggi sampai ke langit yang ke-7. Jadi dia cover dua lah, 6 dan 7, tinggi ya. Kan? Baik. Berada, mari kita tengok dalam hadis. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang agak panjang, saya baca terus dia punya translation dia, daripada Abdullah bin Mas'ud. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata dia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan pada malam hari Isra. Isra itu perjalanan malam. Mi'raj perjalanan naik ke langit. Dia dua benda. Daripada Mekah pergi ke Palestin, Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa pada waktu malam Al-Isra. Naik ke langit Al-Mi'raj. Al-Mi'raj. Jadi pada malam berlakunya Al-Isra wal Mi'raj, baginda sampai di Sidratul Muntaha, yang mana ia berada di langit ke-6. Sampai ke tempat inilah semua yang naik dari bumi akan pergi ke situ. Semua perkara, amalan, apa sahaja yang diangkat daripada bumi naik ke langit, ia akan pergi ke Sidratul Muntaha. Lalu digenggam dan sampai ke tempat inilah semua yang turun dari atasnya lalu digenggam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yaghsha as-sidrata ma yaghsha." Yaitu Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal. Nabi tengok Jibril dalam bentuk yang asal. Hadis riwayat Muslim yang kita baca ni. Ketika mana Nabi berada di Sidratul Muntaha, iaitu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib banyak. Lalu kata Nabi SAW, kupu-kupu daripada emas. Lalu Rasulullah diberikan 3 perkara. Yang pertama, salat 5 waktu. Kemudian Nabi diberikan beberapa, Nabi dapat 3 benda pada malam itu. Satu, kefarduan salat 5 waktu. Kedua, beberapa ayat penutup Suratul Baqarah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, di antara ayat yang sangat besar manfaat dia, sangat kuat kesan dia, 2 akhir ayat Suratul Baqarah. Sebab itu kita disunatkan baca sebelum tidur. Dan 2 ayat akhir Suratul Baqarah ini juga bagus, kuat untuk dijadikan ruqyah, jampi. Siapa-siapa nak jampi, kalau dia tak tahu nak baca apa, dia boleh baca 2 ayat akhir Suratul Baqarah. Kemudian dia jampilah, kan? Yang ketiga, Nabi mendapat apa? Pertama, salat 5 waktu. Kedua, Nabi diberikan beberapa ayat penutup Suratul Baqarah. Dan yang ketiga, kesemua orang umat Nabi yang melakukan dosa besar akan diampunkan oleh Allah, melainkan mereka yang mensyirikkan Allah. Jadi 3 benda besar. Nabi dapat salat, Nabi dapat akhir Suratul Baqarah, dan Nabi mendapat pengampunan mega. Siapa sahaja, apa sekalipun dosa yang dia buat, dengan syarat dia tidak menyengutukan Allah, dia diampunkan dosa dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Di mana Nabi dapat ni? Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha pada malam bila? Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj ni berlaku secara jasad dan roh. Maknanya Nabi memang pi betul. Sebahagian orang kata Nabi tidur di Mekah, cuma dia bermimpi. Kalau mimpi,
dia tak mukjizat lah. Kalau kita kata Isra' dengan Mi'raj tu mimpi tak hebat. Sebab apa? Tuan-tuan pun mimpi pi mana? Paling jauh tuan-tuan mimpi pi mana? Kuala Lumpur. Akan duduk lena di Baruh ni. Setengah orang ada mimpi duduk tawaf di Mekah. Sedang tengok. Duduk ada di Kampung Bongkok. Mimpi is nothing lah. Sebab manusia kalau mimpi dia boleh pergi mana saja yang dia nak pergi. Kalau Nabi turun, Nabi bagi tahu, aku mimpi semalam pergi langit yang ketujuh. Dia bukan satu benda yang ajaib. Dia bukan mukjizat. Dia benda biasa. Tapi kalau pergi dengan tubuh badan, batang tubuh, pergi dengan jasad, pergi sana, yang tu hebat. Yang tu baru dia panggil mukjizat. Dapat? So kita kena clear. Pandangan yang paling kuat ialah dia berlaku dengan roh dan jasad. Dia pergi. Jadi sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian tuan-tuan tengok banyak orang duk ceritalah pada malam Isra' Mi'raj itu yang pertama, yang popular, yang masyhur. Walaupun sebahagian di kalangan tokoh-tokoh ulama ada menyebut hal itu, seperti Al-Alusi umpamanya dia sebut juga hal itu. Apa dia sebut apa? Apa yang popular ketika di ketika di Sidratul Muntaha ni, ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla ni, kononnya ada riwayat yang kata, maknanya benda ni tak benar lah. Benda ni tak benar. Apa dia? Dialog tasyahud. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dikatakan tasyahud itu, dialog. Nabi bagi salam, Allah jawab balik apa semua itu, diterima oleh Nabi pada malam Isra' Mi'raj di Sidratul Muntaha ketika Nabi bertemu dengan Allah. Riwayat ini tidak wujud di dalam mana-mana hadis yang sahih. Cuma zaman berzaman kita akan dengarlah orang cerita Nabi bagi salam Allah Taala bagi salam kat Nabi, Nabi jawab assalamu alayna wa ala ibadillah. Tak ada. Sat lagi tuan-tuan tak baca pula. Dia kata, pasal apa hang bagi salam cepat sangat? Hang baca apa? Aku baca selawat je lah. Awak tak baca bukan ada. Kacau. At-tahiyat tu ada. Tasyahud tu betul adalah hadis. Tapi di mana dia dapat? Macam mana dia dapat? Adakah di Isra' Mi'raj? Yang tu yang tak sahih. Sekejap kita tak baca pula kan? Baik. Yang kedua, yang ni popular lah. Semenjak ni, iaitu Nabi SAW bila sampai di Sidratul Muntaha ni nak naik itu, dia tanggalkan kasut dia. Riwayat Nabi menanggalkan kasut, riwayat Nabi nak tanggalkan kasut tak jadi tanggal tu kan, capal tu naik bersama dengan Nabi tu, itu juga tidak sahih kan, tidak sahih. Jadi yang benarnya yang kita baca ni lah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada juga yang menyebut, yang ni dia sebut riwayat ni sebut apa? Langit yang ke-6. Ada satu lagi riwayat dia sebut langit yang ke-7 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni. Juga kita boleh tengok ada hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Mari kita tengok dua-dua hadis ni, panjang. Ketika aku diangkat ke Sidratul Muntaha yang berada di langit yang ke-7. Ketika aku diangkat ke Sidratul Muntaha yang berada di langit yang ke-7. Yang nabinya seperti tembayan-tembayan hajar. Yakni apa? Tempayan yang dibuat oleh orang hajar. Daunnya seperti telinga gajah. Ini kita sebut tadi. Daunnya seperti telinga gajah. Keluar daripada pangkalnya dua sungai yang zahir dan dua sungai yang batin. Keluar daripada pangkal ni, daripada bawah dia itu dua sungai zahir, dua sungai batin. Dua sungai tak nampak, dua sungai nampak. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, apakah dua sungai batin itu? Sungai batin itu ada di dalam syurga. Sedangkan sungai zahir itu ialah sungai Nil dan sungai Furat. Nil di mana? Mesir. Furat di Iraq. Berarti Nil dan Furat ni
sungai daripada sungai-sungai syurga. Cuma banyaklah tafsiran apa makna sungai-sungai syurga tu, kan? Banyak makna, kan? Okey, baik. Kemudian Nabi SAW juga sebut dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW kata rufi'at li sidratul muntaha bis sama'is sabi'ah. Kemudian diangkat aku ke sidratul muntaha, ia berada di langit yang ketujuh. Riwayat Ahmad. Kemudian ada hadis yang panjang daripada Anas bin Malik, daripada Malik bin Sa'sa'ah, iaitu antaranya Nabi SAW sebut, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian aku dibawa naik ke langit yang ketujuh. Lalu Jibril minta dibukakan pintu langit. Kemudian ditanya, siapakah ini? Jibril menjawab, Muhammad. Yang jaga langit tu tanya, siapa ni yang bersama dengan Jibril ni? Lalu Jibril kata, Muhammad. Lalu ditanyakan lagi, adakah dia telah diutus, yakni dilantik menjadi rasul? Jawab Jibril, ya. Maka dikatakan, selamat datang baginya, dan inilah sebaik-baik manusia yang datang. Sebelum dibuka tu, malaikat tu tanya, siapa ini yang bersama dengan engkau? Jibril bagi tahu ini adalah Muhammad. Kemudian dia tanya lagi, adakah dia sudah dilantik menjadi rasul, diangkat menjadi rasul? Jawab Jibril, sudah. Lalu dialu-alukan kedatangan Nabi. Dikatakan, selamat datang baginya, dan sebaik-baik tetamu yang datang dialah. Maka pintu dibuka dan aku melaluinya. Aku mendapati Ibrahim alaihissalam. Jibril berkata, ini adalah bapakmu. Nabi tengok bila buka pintu syurga, nampak Ibrahim alaihissalam. Jibril kata, ini adalah bapakmu. Sebab itu Ibrahim ni, keturunan para nabi berasal dari susu galur dia. Sebab itu Nabi Ibrahim ni, kalau kita tengok hebat dalam Quran, Nabi Ibrahim ni sangat tinggi kedudukan dia dalam Quran. Nabi-Nabi semua mari daripada benih dia. Nabi Muhammad datang daripada keturunan Nabi Ismail, daripada datuk dia Adnan, bertemu dengan Nabi Ismail, yang mana ia berasal daripada Nabi Ibrahim. Kemudian apa dia lagi? Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf datang daripada susur galur Nabi Nabi Ishaq, yang mana dia merupakan anak kepada Nabi Ibrahim. Cuma sehari dua ni bukan setakat Nabi Muhammad, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim, Queen Elizabeth pun keturunan Nabi Muhammad. Kacau kita. Nampak? Setakat. Setakat. Baik, seterusnya. Dia sambung lagi. Berikan salam kepadanya. Lalu aku memberikan salam kepada Nabi Ibrahim, dan Ibrahim membalas salamku. Lalu kata Nabi Ibrahim, selamat datang anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Jibril kata, bagi salam. Nabi pun bagi salam dekat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, selamat datang wahai anak yang saleh, selamat datang wahai Nabi yang saleh. Kemudian Sidratul Muntaha diangkat, dibuka dan ditunjukkan kepadaku. Buahnya seperti tempayan. Buah dia tu besar macam tempayan. Tempayan orang-orang Hajar. Daunnya seperti telinga gajah. Lalu Jibril alaihissalam, pokok yang besar tuan-tuan, buah. Kita kalau nak tahu pokok tu besar tak besar, kita kena tengok buah dengan daunnya. Baru kita tahu pokok tu besar. Lalu kata Jibril alaihissalam, ini adalah Sidratul Muntaha. Ternyata di dasarnya, di bawahnya ada 4 sungai yang kita kata tadi, 2 sungai daripada syurga, 2 sungai daripada dunia ni, yang Nil dan Furat tadi. Kemudian tuan-tuan, ada juga dalam riwayat yang lain juga menyebut hal yang sama. Apabila dibuka pintu langit, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dia sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa dia? Tempat malaikat beribadah. Macam kita ada Baitullah, malaikat ada Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim
Nabi Muhammad nampak malam tu duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Luasnya Baitul Ma'mur, 70,000 malaikat masuk dan mereka tak keluar. Masuk 70,000 tak keluar. Masuk 70,000 tak keluar. Masuk 70,000 tak keluar. Setelah itu aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah. Buahnya sebesar tempayan. Kemudian Nabi SAW mendaikinya dengan perintah Allah. Maka Sidratul Muntaha berubah. Tidak ada seorang pun daripada makhluk Allah yang mampu membayangkan betapa indahnya Sidratul Muntaha. Lalu Allah memberikan kepadaku salat 50 waktu sehari semalam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi maksudnya kalau kita tengok Nabi naik malam tu jumpa Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Kemudian Nabi SAW naik Sidratul Muntaha. Di situlah Allah Azza wa Jal mensyariatkan salat. Dan Sidratul Muntaha itu apa? Pokok bidara. Sebab dia ada daun, ada buah, dia pokok. Nabi kata buah dia besar tempayan, daun dia sebesar telinga gajah. Kemudian tuan-tuan, berlakulah perbincangan di kalangan para ulama, apakah Sidratul Muntaha yang sebenarnya? Kenapa dinamakan Sidratul Muntaha ni? Adalah beberapa riwayat dan juga beberapa maksud. Antaranya, ni ada lebih kurang beberapa saja kita ambil. Yang pertama dikatakan Sidratul Muntaha ini ialah tempat para malaikat dan para nabi berhenti. Baru naik, last kali level Sidratul Muntaha. Kedua, Sidratul Muntaha ini ialah tempat ruh orang-orang beriman berkumpul di situ. Ruh orang-orang beriman berkumpul di situ. Ketiga, yang dikatakan dengan Sidratul Muntaha, pokok yang berada di atas kepala malaikat yang memikul arash. Pokok yang berada di atas kepala, yang berada tinggi di atas malaikat yang memikul arash. Ada lebih kurang 8 pendapat, yang mana kesemuanya ialah pandangan-pandangan yang tidak ada hadis yang jelas lah. Kan? Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok di dalam Al-Quran ada tak disebut tentang Sidratul Muntaha ni? Ada. Baik, kita tengok. Tadi kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tengok di dalam Al-Quran. Seperti yang saya sebut tadi, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Sidratul Muntaha ni pada ayat yang ke-13, ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 daripada surah An-Najm. 16 daripada surah An-Najm juga ada, yang mana kesemuanya menceritakan tentang Sidratul Muntaha. Dia bermula 13, 14, 15, 16, 17. Surah An-Najm. Tuan-tuan, sebelum saya nak baca ayat ni, saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan. Bila kita dengar tentang Sidratul Muntaha, kita tak boleh bayang macam mana dia punya besar, macam mana dia punya daun dia, macam mana dia punya buah dia. Dan Nabi kata sangat cantik. Di bawahnya ada sungai. Kita tak boleh imagine. Kita dengar macam tak masuk akal. Kita dengar macam tak logik. Adakah pokok sebesar tu? Tuan-tuan, yang ni kita nak jawab sikit. Ramai orang hari ni dia cerita benda pelik. Hari ni ramai orang cerita benda pelik. Kan? Benda pelik. Ada buaya yang tidak berdubur. Pelik tak? Pelik. Ada menara tinggi 15 km. Pelik tak? Pelik. Banyak tak cerita pelik? Pelik. Ada orang boleh hidup tak ada jantung. Pelik tak? Pelik. Banyak tak cerita pelik? Pelik. Okey. Adakah kita tolak semua cerita pelik? Tu dulu. Sebab
ramai orang salah sangka, salah faham, keliru. Kita percaya pada benda-benda pelik ni. Tapi benda-benda pelik tu mesti datang daripada jalan yang benar. Daripada celah jari Nabi keluar air. Betul atau tidak? Betul. Nabi tunjuk dekat bintang bulan, terbelah dua. Betul atau tidak? Betul. Ada serigala yang bercakap. Nabi kata ada serigala yang akan beriman. Dia beriman. Nabi sebut, kita percaya. Ada batu yang bagi salam. Ada batu yang bagi salam kepada Nabi. Kita percaya. Dan kita percaya banyak riwayat-riwayat makanan jadi banyak. Sehingga boleh makan ribuan orang. Segelas susu boleh makan berpuluh orang. Dalam cerita Bukhari. Daripada Abu Hurairah. Kita percaya tak? Susu sikit. Tapi Abu Hurairah kata semua orang boleh makan kenyang. Kemudian apa? Miqdad Al-Aswad cerita. Kan? Miqdad cerita malam tu dia minum susu Nabi. Lepas tu dia pergi perah kambing tu. Kambing yang tak ada susu tu mengeluarkan susu. Kita juga baca cerita Abdullah bin Mas'ud. Yang Nabi kata dekat dia, ada tak susu? Dia kata bukan kambing dia tak boleh bagi. Nabi kata bawa mai kambing yang tak ada susu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun tariklah kambing yang dah tak ada susu. Nabi pegang kantung susu dan Nabi urut-urut sikit, keluar susu banyak. Lepas tu Nabi sapu balik, berhenti. Betul atau tidak? Betul. Saya nak ceritanya tuan-tuan, orang beriman tak tolak semua cerita-cerita ni. Kita bukan tak percaya langsung. Bukan kita kata cerita-cerita yang pelik ni mengarut semua. Tak. Tapi mesti datang dalam riwayat yang betul. Itu poin kita. Sebab itu dalam Islam, dia ada benda-benda yang dia panggil mencari adat. Benda-benda yang berlawanan dengan adat. Seperti apa? Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api. Terbakar ke tak? Kalau logiknya terbakar. Kita percaya tak? Kita percaya. Tongkat Nabi Musa jadi ulang. Percaya ke tak? Percaya. Tongkat Nabi Musa belah laut. Laut terbelah. Boleh berjalan atas laut. Boleh berjalan atas laut tuan-tuan. Bukan Timur Tasuh ni. Timur Tasuh ni memang ada kampung, ada jalan. Bila kering kita boleh lalu ke atas tu. Kan? Yang ni laut ni. Percaya atau tidak? Kita percaya. Nampak? Ini beza kita dengan sebahagian pihak yang menerima semua cerita-cerita yang mengarut ni tanpa usul periksa. Baik. Seterusnya kita tengok di dalam Al-Quran surah An-Najm. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang ke-13. Walaqad ra'ahu nadlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Apa maksud dia? Quran kata Nabi lihat Jibril dalam real face. Wajah yang sebenar. Wajah dia ada apa? Ada sayap. Dan Nabi kata yang wahyu ni, dia mai dekat Nabi ni banyak cara kan? Betul tak? Kadang-kadang Jibril mai dengan bentuk orang. Dia jadi orang. Dia mai jadi orang kan? Tu Jibril tapi dia jadi orang. Jadi Nabi kata itu aku paling seronok, paling ringan, paling mudah yang Jibril mai dalam bentuk orang tu. Dia menyerupai orang. Lepas tu apa dia lagi? Wahyu mai melalui mimpi Nabi. Bukan mimpi kita. Mimpi Nabi. Atau sahabat mimpi macam cerita kat Nabi. Yang tu betul. Lagi bunyi loceng. Sebelum turun wahyu bunyi gemersik loceng, bunyi kring, bunyi loceng. Tu tanda wahyu nak mai. Lagi apa? Dalam bentuk yang asli. Jibril mai dalam bentuk dia yang sebenar beberapa kali dan Nabi kata ini yang paling berat sekali. Azan tu tuan-tuan, sekali lagi kita tengok apa maksud
Quran kata Nabi melihat Jibril dalam bentuknya yang asal. Baik tuan-tuan, kita habis sikit je. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Berapa kali Nabi tengok Jibril dalam bentuk dia yang sebenar? Kata ulama, hanya 2 kali. Nabi tengok Jibril dalam bentuk yang sebenar hanya 2 kali. Sekali di dunia, sekali di Sidratul Muntaha pada malam Isra' Mi'raj. 2 kali ya. Yang lain, Jibril datang dalam bentuk manusia. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir. Baik. Kemudian tuan-tuan, pada ayat yang ke-14, ni Allah Subhanahu wa taala sebut inda Sidratil Muntaha, iaitu di Sidratil Muntaha. Iaitu Nabi tengok Jibril dalam bentuk dia yang sebenar. Hakikat fizikal Jibril tu di Sidratul Muntaha. Kan? Sidratul Muntaha macam kita kata tadi ni, dia berada di langit yang ke-7. Sebagai riwayat kata langit yang ke-6, tinggi sampai langit yang ke-7. Dia adalah pokok seperti bidara yang sangat besar. Kita dah sebut tadi, daunnya seperti belalai telinga gajah. Buahnya seperti tempayan, dan ia adalah tempat yang paling tinggi. Sidratul Muntaha ni last, lepas tu dah tak ada lah. Dah tak ada tempat yang lebih tinggi. Kan penamat di situ. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi cerita tentang real Jibril ni, kata dia, Ra'aitu Jibril bi ufukil a'la. Aku telah melihat Jibril di ufuk yang paling tinggi. Lahu situmi'ah janah. Dia ada 600 sayap. 600 sayap. Dan malaikat ni dia bersayap. Pasal itu tuan-tuan, apabila ada majlis ilmu, dia menaungi, dia buka sayap dia, naungi majlis ilmu.
keluar daripada sayapnya yatanatharu min rishihi ad-dur, keluar daripada sayap dia mutiara dan permata. Ad-dur ni permata, mutiara. Pasal tu ada kitab nama Durul Manthur. Dur ni mutiara. Al-yaqut, maksudnya bila dia kembangkan sayap dia tu berguguran permata dan mutiara. Nampak? Pada ayat yang ke-15, indaha jannatul ma'wa, di Sidratul Muntaha terdapat syurga tempat tinggal. Sidratul Muntaha ni dekat dengan dia ada Jannatul Ma'wa. Apa dia tu Jannatul Ma'wa? Ada sebahagian ahli tafsir kata Jannatul Ma'wa adalah syurga yang Nabi Adam duduk. Ada ahli tafsir kata tak, Jannatul Ma'wa ialah syurga di mana dikumpulkan ruh orang-orang yang mati syahid. Jasadnya di tempat lain, ruhnya di dalam Jannatul Ma'wa. Nampak? Jadi di mana Jannatul Ma'wa? Dekat dengan Sidratul Muntaha. Kemudian pada ayat yang ke-16, ayat yang ke-16 Allah kata idh yaghshas sidrata ma yaghsha. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Allah tidak menyebut apakah itu yang meliputi Sidratul Muntaha. Allah membiarkan ia dalam keadaan tidak dijelaskan. Artinya Nabi melihat sesuatu yang sangat cantik sehingga tak terbayang dan tak tergambar kecantikan itu, yang meliputi, yang menaungi, yang menutup Sidratul Muntaha, yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Ini seperti pandangan Al-Hasan Al-Basri. Nampak? Dan tuan-tuan, besar tak besar Sidratul Muntaha ni, orang berjalan di bawah. Orang pokok ni, kalau kita berjalan, kita boleh tahu dia besar tak besar. Dia punya naungan dia. Dia punya zillah dia. Dia punya bukaan dia. Kan? Macam payung, tuan-tuan tengok payung kan, besar. Kita boleh duduk ramai kan. Sidratul Muntaha ni satu orang dia berjalan daripada sini pergi ke sana. Dalam tempoh masa yang begitu lama. Dia tak sampai, dia tak keluar. Duduk bawah tu, dia tak keluar daripada bawah tu. Begitu besar apa yang dikatakan dengan pokok Sidratul Muntaha. Okey tuan-tuan, apa kita nak kait? Last ni. Kalaulah kita masuk dalam rumah tu, kita tengok barang dalam rumah tu besar. Apa makna yang kita boleh kata? Rumah tu besar. Betul tak? Kalau kita masuk-masuk tengok dalam, aku masuk-masuk tengok dalam rumah, dia simpan kereta. Bukan di luar, dalam rumah. Tuan-tuan bisa tengok tak? Dalam rumah orang pergi simpan kereta. Besar. Kan? Aku kira masuk dalam rumah dia tu, nak berjalan pergi ke belakang tu, 3 kali duduk. Abang besar. Besar ni digambarkan dengan apa? Benda-benda yang besar luih. Jadi tuan-tuan boleh bayang Sidratul Muntaha ni berada di dalam syurga. Pokok di dalam syurga. So besarnya syurga itu tak dapat digambarkan. Sehingga kan kita ingat tak lagi, orang yang terakhir merangkak masuk ke dalam syurga, yang last sekali sebelum syurga itu ditutup untuk tak dimasuki oleh sesiapa, dia sahaja mendapat 10 kali luas bumi, langit dan bumi. Untuk orang yang terakhir, portion bahagian dia last sekali dah tak ada orang dah, dia dapat 10 kali. Artinya orang yang pertama tak tahu nak gambar luah dia. Ini satu kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberkati majlis kita. Cuma ada orang tanya, dia kata ada hadis yang sebut kata ada apa jadi isu sehari dua ni, ada sahabat, tapi hadis ni orang dah jelas. Dia kata hakim yang Nabi sebut dalam riwayat Abu Dawud,
3 orang hakim, 2 masuk neraka, 1 masuk syurga. Tuan-tuan, saya bukan nak kata hakim ke siapakah. Manusia apabila dia bertindak, tuan-tuan dan saya, apabila kita bertindak di atas sesuatu yang di luar pengetahuan kita, kita tak bertanggungjawab. Tuan-tuan pegang saja asas tu. Tuan-tuan amil, kita tak ambil contoh hakim, kita ambil amil. Amil diarahkan oleh majlis untuk pilih 20 asnaf. Dia pun buat setakat yang dia tahu, dia pergi rumah tengok, dia tanya gaji banyak mana apa semua, dia cari-cari maklumat kumpul, dia dapat. Dia pun tengok pada apa maklumat laporan dan daripada kenyataan soal selidik, si fulan layak, dia pun masukkan nama layak. Hakikatnya, sebenarnya, yang betulnya dia tak layak. Boleh tak kita kata amil ni hang siap tempat hang dalam neraka, hang pi bagi bantuan orang yang tak layak? Boleh pakai? Boleh pakai? Tak boleh ya. Peguam siapa tu juga. Peguam yang bela, mempertahankan orang yang dia tolong tu, yang dia tak tahu. Yang dia tak tahu kata kawan tu salah, dia tolong di atas apa yang kawan tu kata, hang buat tak? Saya tak buat. Betul hang tak buat? Tak buat. Dia pun cerita takat tu, melainkan dia kata, memang saya buat. Lah ni tolong pesah bagi saya tak kena. Yang tu memang kena tendang awal lah neraka. Sebanyak benda dalam hidup kita ni kita tak tahu tu tak? Berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang dia pilih menantu bagi kat anak dia. Dia tengok macam bagus. Kan? Tengok-tengok kacang hantu. Dia berdosa tak? Dia tak berdosa. Tuan-tuan kena ingat asas ni. Apa sahaja perbuatan, keputusan, tindakan, penilaian yang tuan-tuan buat di luar daripada pengetahuan dan ilmu, tuan-tuan buat keputusan tu, hatta Nabi pun kata benda yang sama. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata, aku pun ada kebarangkalian untuk tersilap dan tersalah, dan aku menghukum di atas apa yang aku tahu. Boleh jadi hukuman tu salah. Nabi kata boleh jadi salah. Apa yang berlaku? Hakim tu tak berdosa. Sebab itu Nabi kata jangan hukum di atas apa? Tak boleh satu orang menghukum dalam keadaan dia marah. Sebab dia akan dipengaruhi oleh marah dia. Apa yang orang habang kita mana tahu. Macam selalu. Ni masalah juga. Dia tak mau terima apa orang kata. Sebab dia nak suruh orang kata, lagu dia kata. Macam lelaki bini kan. Dia tanya lelaki dia, abang kahwin lain kan? Dia jawapan dia apa dia? Jawapan bini tu nak apa? Memang dia nak lelaki dia kata kahwin lain lah kan. Contoh mudah lah. Dia akan tanya, abang menikah lain tak? Aku tak menikah lain. Patutnya cukup lah, habis tutup buku lah. Dia tanya, jawapan ada tak? Tapi masalah kita apa? Masalah kita tak mau dengar jawapan yang betul. Kita nak dengar jawapan yang kita nak. Kadang-kadang orang yang tanya ustaz pun dia memang dah ada jawapan dah. Tak boleh kan ustaz kan? Nampak? Kita pun tak tahu dia tanya ke dia jawab. Dia kata ada tu imam masjid saya dia baca lagu ni. Tak boleh kan ustaz? Salah kan ustaz? Tak kena kan ustaz? Aku tak ada kata lagi, dia kata dah. 3 dia bubuh. Salah, tak kena, tak boleh. Lepas tu kalau katalah saya habis kata, dah boleh ada hukum dia memang boleh. Dia kata apa? Ustaz dengan tu imam dua-dua tak boleh pakai. Yang ni yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Tapi kalau dia kata, lagu cik kata tu memang tak kena, memang tak reti tu imam tu. Tu dia lah saya duk kata dah. Ustaz memang betul. Pasal ustaz tu betul kena dengan apa yang hang nak. Maka yang ni lah masyarakat kita. Bila hakim, saya tak mau sebut lah, tapi orang masyarakat keliru. Bila dia menang, inilah hakim yang adil, inilah hakim yang benar, inilah hakim syurga. Bila dia kalah,
Bila tak menyebelahi dia, yang inilah hakim neraka, inilah hakim yang nak kena tauk dalam api neraka. Macam tu susahlah kita nak buat apa-apa. Cikgu kan dia tahu semua benda. Maka hadirin mukminin, jangan guna agama untuk pelepah diri kita. Ini perbuatan yang sangat tidak bertanggungjawab. Jangan agama benteng kita nak pelepah jahat kita pergi tenyih atas agama. Yang ni tak boleh. Nabi kata lau saraqat Fatimah, kalau Fatimah binti Muhammad, anak dia curi, dia kerat tangan, dia tak kilah dah. Yang ni baru betul agama. Bukan mai kat kita pusing pi kat orang tenyih dah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.